InsyaAllah bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca umum kitab Sirul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat kita bersama-sama pada petang ini. Majlis meraihkan dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Jaafar ke Pondok An-Nur, Tuan Guru Haji Siddiq bin Muhammad Nur. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah pada petang ini, majlis mempersilakan kumpulan qasidah bagi menyampaikan alunan mereka. Tafadhal masykur. Cerita
Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Kurang Qasidah di atas persembahan beliau mereka sebentar tadi. Majlis juga meraihkan kehadiran yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syakir bin Nasuha, Timbalan Mulia Pondok Anur dan juga Mahathir Siam, seluruh para asatizah alim ulama yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangkan rasa hormat dan takzim kami atas kehadiran para guru-guru dan para alim ulama. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk tidak membuang masa lagi, majlis diteruskan dengan menjemput dan juga mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Jaafar bagi menyampaikan tausiah beliau dengan segala hormatnya. Majlis menjemput dan mempersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلاة وسلاما دائمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis Jawatan Kuasa Madrasah Al-Fadhil Ustaz Siddiq Nur dan Timbalan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon pemaafan lambat sedikit sebab jam. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah, inayah dari ayah dapat kita bersama pada petang yang berbahagia ini untuk meraihkan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia, bagi membina kekuatan keimanan, membina kekuatan akidah dan memperteguhkan konteks hubungan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahaja ada peristiwa yang berkait dengan batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajipan kepada kita memperingati. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk merangkaikan kekuatan keimanan, lebih-lebih lagi di akhir zaman, zaman yang mana sahabat-sahabat yang disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nujum bi'ai muqtadaitum bihtadaitum, sahabatku seperti bintang di langit, yang mana satu kamu ambil nasai kamu dapat petunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala. Sahabat yang sedemikian hebat, yang dijamin syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pun tidak sanggup hidup di zaman yang kita ada. Ya, zaman yang kita ada ini, sahabat-sahabat memohon doa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakanlah kami agar kami tidak bertemu dengan zaman yang engkau sifatkan. Satakunu fitan bil akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Akan datang fitnah yang begitu hebat di akhir zaman, maka tidak akan selamat melainkan dengan ilmu. Inilah benteng-benteng agama Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mempertahankan. Pusat-pusat pengajian Islam
yang khususnya secara tradisi yang kita ambil daripada ulama-ulama yang muktabar, agar dapat kita menjadikan benteng kukuh berdepan dengan suasana zaman yang fasad, zaman yang penuh dengan kerosakan, zaman manusia yang dimabukkan dengan keduniaan, yang melekakan mereka sehingga mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. La yaqsati akhir zaman la yabqa minal islam illa ismuh wala minal quran illa darsuh. Akan datang di akhir zaman tidak tinggal Islam melainkan namanya saja, dan tidak ada tinggal Quran melainkan dibaca sahaja. Inilah zaman yang kita lihat betapa perlunya kekukuhan keimanan dan akidah dan mahabbah yang kuat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babullah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa babur Rasulullah wal mursyidul kamil. Oleh kerana itu saya amat gembira bila bersama-sama dengan keadaan yang sedemikian bagi mengingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu dengan pelajar-pelajar, anak-anak yang semua ni benteng insya-Allah masa akan datang. Benteng Islam masa akan datang. Mereka inilah yang akan menyambut ilmu-ilmu Islam yang akan berdepan dengan suasana yang mungkin lebih mencabar di akhir zaman. Jadi oleh kerana itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sabda Rasulullah SAW, man ahabba an yanzura ila muntaqaillahi minan nari falyanzur ila muta'alimna wal muslim. Al-hadisah. Barang siapa yang minat nak melihat wajah-wajah manusia yang akan dilepaskan daripada bakaran api neraka Jahannam, sila lihat kepada muta'alim wal muslim, orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala ataupun dikenali dengan golongan ahli ilmu, orang yang menyambut, yang mengusahakan, yang menyebar luas akan cahaya nur ilmu. Sebab itu Al-Hujjat Imam Asy-Syafi'i kita sendiri mengatakan, bila dia mengadu pada gurunya, syaqautu ila al-waqi' an sa'il hadz fa ahbarni bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asif. Imam Syafi'i ketika dia terlihat tumit perempuan, ya, terganggu hafalan dia. Imam Syafi'i boleh hafal hadis kitab Muwatta' lebih kurang 2 inci tebal, ya, tapi dia terlihat, bukan dia lihat. Kita banyak ini bukan kita tar gitu, ya, ada tar bukan dia dia terlihat saja, berkocak gangguan. Hebat tak hebat Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu dia mengadu hal pada guru, syaqautu ila al-waqi' an sabil habs, aku mengadu hal pada guruku yang bernama Waqi' akan gangguan hafalan tadi. Maka Imam Waqi' mengatakan bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi, bahawasanya ilmu Tuhan ialah nur, ya, maka nur Allah Ta'ala dia tidak menunjuk kepada orang yang asi. Sebab nur cahaya, dan benda yang mulia dia tidak akan duduk di tempat yang kotor, ya, tempat yang kotor tidak layak diletakkan, maknanya benda yang sangat mulia. Sebab al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh, ilmu menjadi imam kepada amal, dan amal itu sendiri adalah tabi'. Kalau kita sembahyang berjamaah, kaedah dia apa? Innama ju'ilal imam liyutamma. Apabila dilantik, jadikan kita di depan, kita makmum, imam depan. Untuk apa diikut? Ya, iza kabbara fakabbiru. Bila imam tu angkat takbir Allahu Akbar sampai ra akbar, barulah makmum Allahu Akbar. Ini imam nak Allah Akbar, dia Allahu Akbar. Itu kan imam, dia nak imam. Salah tu, batal sembahyang. Ya, jaga tu sampai habis ra akbar tu, Allahu Akbar sahih, barulah kita Allahu Akbar. Ini imam belum Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, kena jadi imam kan ni. Ya, itu kaedah dalam hadis. Jadi hajar oleh Rasulullah SAW, iza kabbaral imam fakabbiru, bila imam takbir barulah kamu takbir. Apa itu maksudnya? Begitu juga kita dengan Rasul, dia sebagai imam kita, imam zahir wal batin. Maka apa yang dilakukan Rasulullah itulah ikutan kita. Sebab itu di antara kemuliaan baginda SAW yang kita sambut pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan otoriti mutlak kepada baginda SAW. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh.
wa manahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang didatangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam fakhuzu, wajib kamu menerimanya zahir dan batin. Dan apa yang dilarang wajib kita tinggalkan. Dan mana mungkin manusia boleh duduk dalam keadaan yang sedemikian kalau dia bergelumang dengan zulmatul jahli, kegelapan kejahilan, sebab melayan nafsu degil tak mau menimba ilmu. Oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Taala memilih, ini bukan pandai, bukan hebat kita hafal pun tak ada. Ya, ini semua inayah, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan Habibullah Rasulullah SAW. Allah Taala tahbibkan iman dalam dada kita. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah Taala mentahbibkan iman dalam qalbi insan. Wa zayyanahu, dan dia menghiaskan iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah mencempakkan dalam qalbi insan perasaan benci kepada mungkar dan maksiat dan kekufuran. Ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapat ziyadah, pertambahan dalam benda yang sedemikian, iman dan Islam, maka menjadi kewajipan kepada kita mensyukuri nikmat. Sebab syukur adalah membentuk ziyadah. La in syakartum la azidan. Bila kamu syukur, Allah Ta'ala akan tambah. Dan ziyadah pertambahan iman ada sangat penting di akhir zaman, supaya qalbi kita ini bersinar dengan nurul iman, nurul Islam, nurul ma'rifah dengan Allah Ta'ala. Sebab keadaan di depan kita semakin hari semakin mencabar. Ya, kalau tidak, takut-takut kita akan tergelincir daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, alhamdulillah, syukur kita banyak kepada Allah Taala yang tidak terhingga, dan bersyukur kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang meneroka jalan untuk memberikan dua nikmat yang besar, al-iman wal Islam, wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam adalah dua perkara yang amat besar, ya, merupakan a'zamun ni'am. Kita kena rasa kabbiru ma kabbarallah, saghiru ma sagharallah. Besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Iman dan Islam merupakan perkara yang besar. Takdir kalau kita hidup atas dunia ni miskin, papa, kedana, tapi ini benda dua ada, alhamdulillah, cukup. Itu lesen untuk kita menjidakkan kaki dalam riyadul jannah. Tapi kalau dua benda ni, iman dan Islam, tidak tahu ke mana perginya, ya, kumpullah harta dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana perginya Fir'aun, mana perginya Namrud yang mendabik dada mengaku Tuhan, mana perginya penghimpun harta Qarun, semua dibenamkan dalam neraka Jahannam. Oleh kerana itu, Islam tidak mengajar kita membesarkan benda yang tidak dibesarkan. Sebab itu taraf dunia disebut oleh ulama, ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal dzalil. Dunia ni sedikit daripada yang sedikit, wa ashiquha adallu minal dzalil. Dan orang yang asyik dengan dunia adallu minal dzalil, sebangsat-bangsat manusia daripada manusia yang paling bangsat. Orang yang mengejar dunia itu bangsat paling bangsat. Pada mengejar benda yang tidak ada nilaian. Saya sebut benda ini kena perlu, khususnya pada anak-anak yang mengaji. Sebab Al-Imam Syafi'i ketika dia mencurahkan ilmu, maka anak-anak muridnya yang sebaya melihat rakan-rakan yang tak belajar tu, kalau kita dah ada motor, dah ada kereta kan, jadi dia bergonggah dah, ya, dalam dia tadi. Maka Imam Syafi'i kata, fa'am min absarahum fa innal ilma khairul mawad. Kejamkan mata kamu, jangan pandang benda tu. Ilmu yang kamu sambut ni ialah khairul mawahib, sebaik-baik kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia nur untuk menyuluh perjalanan kehidupan kita yang sementara untuk kesana. Jadi oleh kerana itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambut Maulidnya Rasul dan arti kata yang sebenar, mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalul makhluqat indal itlaq, makhluk yang paling afdal. Dan oleh kerana itu naklah kita rangkaikan mahabbah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin umat Islam
dapat mengamalkan dengan sebenar amalan Islam yang menjamin keselamatan mereka di dunia akhirat, melainkan tercetus daripada qalbi yang asyik dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila asyik qalbi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah nur dia akan membawa kita merasa lazat dan mudah ringan untuk berpegang tamasuk bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat jaminan Nabi, man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurgalah untuknya. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih bukan handal hebat, tak ada apa kita, dipilih oleh Allah Taala. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khabisan fatahli. Jadilah kamu orang yang alim, yang berilmu. Kalau tidak, jadi muta'allim. Mana orang yang belajar? Orang belajar ni apa? Jadi kitab, ada nota dan sebagainya lah, buat catatan, menghafal, ambil ke mana. Kalau tidak pun jadi mustami', mendengar kalam-kalam Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak pun yang keempat, muhibban. Dia rajin belajar tapi dah tua dia kan, nak keluar rumah pun dia tak boleh, dah uzur, tapi kalbi dia sangat cinta minat kepada nur ilmu Allah Ta'ala. Itu paling tidak. Jangan jadi yang kelima, alim tidak, jahil, kemudian mengaji, pemalas, kemudian hasad dengki pula dengan orang-orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala. Ini amat bahaya yang boleh menyebabkan mereka ke neraka jahannam. Man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal ulama, wa man ahabbal ulama faqad ahabbal anbiya, wa man ahabbal anbiya kana ma'ahum, wa man abghada talibal ilmi faqad abghadal ulama, wa man abghadal ulama faqad abghadal anbiya fa jazaohu jahannam. Siapa yang kasih pada orang untuk ilmu, ya, maka dia kasih pada para ulama. Dia kasih pada ulama, mana dia kasih pada anbiya. Siapa kasih pada anbiya, para rasul, para nabi, maka dia bersama mereka di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Dan barang siapa yang benci pada penuntut ilmu, benci pada ulama, benci pada anbiya, maka fajazauhu jahannam, maka neraka jahannam disediakan oleh Allah untuk dia. Dan disebut kelebihan kita meraihkan penuntut ilmu kan. Man a'ana talibal ilmi walau bi syurbati ma'in. Barang siapa yang membantu orang yang menuntut ilmu walaupun bi syurbati ma'in, dengan seteguk air, ya, haramallahu jasadahu 'alan nar, Tuhan haramkan jasad dia daripada api neraka. Jadi kita bagi minum ni lah, lepas tu tak payah semayang, itu tempat sikit neraka. Maksud dia panggil wajhut tanassub, mana wajah kemunasabahan rangkaian dengan seteguk air kita beri tadi, syurga. Masya Allah. Dia beri sebab apa? Dia kasih penuntut ilmu. Bila kasih pada pertama lambang kasih, dia sejalan dengan penuntut ilmu. Maknanya sejalan mencari ilmu dan sejalan mengamalkan akan apa yang ada dalam intifati ilmu itu sendiri. Maka sudah tentulah mereka akan dapat berpegang teguh dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa setakat dulu lah, kita meringkas pada program malam ini. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perbanyakkanlah selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian selawat amat penting, terutama salatul ishq, salat kerinduan. Apa-apa selawat tuan bacalah, tapi jangan selawat bil lisan faqat, tapi selawat bil qalbi, bil ruh wasir dalam, ya, supaya ada connect hati kita, dan mudah-mudahan kita dapat pancaran nur daripada Rasulullah SAW. Di sini saya dapat maklumat, tadi saya jumpa Tuan Guru Haji Sanusi, rupanya Al-Fadhil Ustaz Siddiq Noh pun ada mengambil jalan bersama daripada Tuan Guru Haji Sanusi. Kalau faham dalam Syaban, dia tahulah. Bila kita selawat, connect 7 lataif kita dengan lataif Rasulullah SAW. InsyaAllah akan diberikan pancaran nur daripada baginda sallallahu alaihi wasallam.
Dia berjalan dalam tarekat dipahamlah benda itu. Ya, penting ni rahsia sir dalam perjalanan tarekat sufiyah. Rangkaian yang sebenarnya rangkaian qalbi, roh dan sir kita dengan baginda SAW adalah merupakan satu rahsia yang amat besar. Ya, sebab itu Rasulullah SAW, ya, Sayyidina Umar dia masuk Islam kena bukan pandangan luar, pandangan nazratul ruh, pandangan ruh. Dia dipandang dengan dalam baginda Islam, akhirnya yang begitu hebat. Ya, Sayyidina Umar ni tahu je lah ketegasan dia macam tunduk. Ya, barang siapa yang dapat memandang betul ruhani Rasulullah SAW, pancaran insya-Allah banyak manfaat keruhanian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah merupakan babullah, pintu untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dan begitulah pintu untuk masuk ke hadirat baginda ialah babur Rasulullah wal mursyidul kamil. Kata Imam Al-Ghazali kata talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari akan mursyidul kamil, menjadi kemestian kepada murid untuk sampai wusul ila Allah walau kana min akabir ulama, walaupun terbesar daripada ulama syariat, alim 4 mazhab, 10 mazhab, sunan sitah, habis hafiz Quran. Rohani dia kena cari betul guru yang telah wusul ila Allah. Ya, ia adalah orang yang sentiasa kalbinya dengan Tuhan. Sahibul haqiqah ghaba 'anil haqq bi syuhudil malikil haq. Orang yang dulu taraf hakikat sebenar, ghaba 'anil haq, rohani dia lenyap pandangan pada makhluk, dia berlazat dengan Tuhan. Mudah-mudahan diberikan Allah limpahan dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW dan para ahli bait serta masyayikh. Mudah-mudahan peningkatan makrifat kita semakin tinggi kepada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Jaafar di atas tausiah yang menyentuh hati-hati kita supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syakir bin Nasuha, Timbalan Mudir Pondok An-Nur dan juga Mahat Tafiz Qiyam, bagi menyampaikan cendera hati kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Jaafar kita pada hari ini. Majlis menjemput dan mempersilakan. Majlis melangkapkan jutaan terima kasih kepada Fadhil Ustaz Syakir dan Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Jaafar hafizullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Tuan Guru kita, diberikan kesihatan, dikurniakan kebaikan dunia dan di akhirat. Akhir sekali, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Jaafar bagi mendoakan kami, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Ya man iza itu balik dalam
Inilah kami sentiasa mengingati-Mu ya Rabb dan ya Rahmatullah. Kami sedang khususnya belajar buka pintu yang manfaat untuk membela agama dia dengan terima berhamba yang fadil yang dinikmati ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Majid meragakan kita tugas